Okey, baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertahanlah wahai raksa, jangan kau terhenti. Berpautlah wahai nyawa, ini bukan mimpi. Saksikan dengan mata, rasakan dengan jiwa. Kau sedang tinggi, jauhnya kau 5 orang. Tak apalah, kita teruskan. Alhamdulillah. tersangka. Masih ni lah, masih apa? Tarik nafas. Kamu sudah ni kah? Sudah sarapan? Belum cikgu. Ya, cikgu. Saya baru habis sarapan ni. Ni first time kelas pukul 7 pagi. Okay, tapi tak apalah. Mungkin minum-minum lah dulu minum air panas ke, air manis ke. Okay, kalau kita tak tunggulah sebab takut tak sempat. Pembentang macam mana pembentang? Ready kah? Lima poin enam bahkan cikgu. Iya, 5.6 dulu. Sudah. Sekejap Untuk busy lah lagu ni. Okay, macam mana pembentang? Ready? Siapa membentang ni? Ataupun mau tunggu lagi? Halo? Ada orang ke ni? Tadi yang terputus kali Boleh cikgu dengar. Okey, pembentang macam mana? Mau tunggu ke ataupun macam mana? Bolehlah cikgu. Mula ya? Okey, mulakan je. Okey, siapa yang membentang? Saya sama Sinur. Okey, ada sudahlah kan? Okey, jadi kita teruskan je Okey, teruskan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Cikgu Hamdi dan rakan-rakan sekalian. Kami hari ini membentangkan tajuk 5.6 interference gelombang. Prinsip superposisi gelombang menyatakan apabila dua gelombang bersuperposisi, sesaran paduan ialah hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang tersebut. Interference dengan sumber gelombang koheren. Interference gelombang ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang koheren. Dua sumber gelombang adalah koheren apabila frekuensi kedua-dua gelombang adalah sama dan beza fasa adalah tetap. Superposisi gelombang menghasilkan dua interference. Yang pertama interference membina, yang kedua interference memusnah. Interference membina berlaku apabila dua puncak bersuperposisi untuk menghasilkan satu puncak yang tinggi.
sebelum superposisi dan semasa superposisi, selepas sesaran panduan sama dengan Sesaran paduan. paduan. E tambah E sama dengan 2E. If reference membina juga berlaku apabila dua lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan lembangan yang dalam. Sebelum superposisi, semasa superposisi, dan selepas superposisi. Sesaran paduan sama dengan negatif E tambah negatif E sama dengan negatif 2E. Interference gelombang air. Oh, yang itu. Ya, ini dulu. Interference memusnahkan berlaku apabila satu puncak dan satu lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan sesaran paduan sifar. Sebelum superposisi dan semasa superposisi, seterusnya selepas superposisi. Sesaran paduan sama dengan E tambah negatif E sama dengan 0. Interference gelombang air. Gambar di sebelah menunjukkan corak interference gelombang air yang dihasilkan oleh dua sumber koheren S1 dan S2 dalam sebuah tangki riak. Garisan dengan kawasan cerah dan gelap berselang-seli, garisan warna kelabu seragam, dan interference membina kawasan cerah dan kawasan gelap, interference memusnah kawasan kelabu. Interference gelombang cahaya. Gambar menunjukkan corak interference yang terbentuk pada screen bagi cahaya daripada pen laser. Gelombang cahaya terbelau yang muncul daripada dui celah adalah koheren. Interference membina menghasilkan pinggir cerah, interference memusnah menghasilkan pinggir gelap. Interference gelombang bunyi. Gelombang bunyi tidak dapat dilihat. Pemerhati hanya dapat mendengar bunyi yang kuat di kawasan interference membina. Bunyi yang perlahan hanya di kawasan interference memusnah. Melukis corak gelombang interference. Titik anitot berlaku interference. Antinot. Antinot. Berlaku interference membina. Membina. Titik not berlaku interference memusnah. Hubung kait antara pemboleh ubah dalam corak interference gelombang.
Lambda yaitu panjang gelombang. E ialah jarak pemisahan antara dua sumber koheren. X jarak pemisahan antara dua garis antinode atau garis node yang bersebelahan. D ialah jarak tegak dari sumber koheren ke kedudukan X yang dilukis. Nak nampak cikgu? Tidak nampak. Oh, kamu kasih tak nampak kalau phone? Nak nampak. Baru nampak cikgu. Okey. Rumus dia lambda sama dengan AX bahagi D. Ini ialah contoh soalan yang melibatkan rumus tadi. Raja 5.65 menunjukkan di celah yang menghasilkan corak interference pada skrin. Jarak di antara pinggir cerah yang bersebelahan ialah 4.5 mm. Berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Jadi pemisahan celah yaitu E sama dengan 0.4 mm. Jadi ditukarkan kepada meter jadi 0.4 darab 10 kuasa negatif 3. Jarak di antara pinggir cerah bersebelahan yaitu X 4.5 mm sama juga ditukar kepada meter yaitu 4.5 darab 10 kuasa negatif 3. Jarak di antara skrin dengan dui celah yaitu D sama dengan 3.0 meter. Panjang gelombang yaitu lambda sama dengan AX bahagi D. Masukkan saja dalam rumus yaitu 0.4 darab 10 kuasa negatif 3. Darab lagi 4.50 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 3.0 sama dengan 6.0 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Aplikasi interference gelombang dalam kehidupan harian. Tuan berbuli menjana gelombang air secara memusnah dengan gelombang air yang dihasilkan oleh haluan kapal. Hal ini dapat menjadikan air di sekitar kapal lebih tenang. Salutan pada permukaan kanta antipantulan menyebabkan cahaya terpantul berinterferensi secara memusnah. Hal ini membantu menjadikan penglihatan lebih jelas dan dapat mengelakkan pembentukan imej pada kanta. Lepas itu, sistem mikrofon dan pemancar pada fon kepada menghasilkan gelombang bunyi yang berinterferensi secara memusnah dengan bunyi sekeliling yang hingar. Mau buka ni? Mau cikgu. Mau terangkan nggak cikgu? Terangkan je lah Saya- apa ni, tekan mana kan, mau ubah apa, tekan apa.
dulu. Cikgu yang dekat atas tu yang plus height tu kasih tambah dia. Okey, kasih tambah je. Lepas tu kasih jalan jaran. Jadi dia cuba cikgu tekan minit ke 9. Minit ke 9. Ya. Minit ke 9. Kat mana? 0.9 kan maksud kamu? Ya. Oh, Saat sekejap. Kena pause dulu. kena pause kan? Ha. Sekejap Ya. 0.9. Pak. Okey, dia macam Macam ni. Sekejap cikgu. Yang plus height tu kasih ke depan tambah. Yang mana? Kasih ke depan. Macam tu cikgu. Okey, yang betul. Jadi itu ialah interference membina antara dua puncak. Kalau kita boleh lihat cikgu kasih jalan. Dia nampak macam tu lah. Okey, lepas tu kalau mau lihat interference membina antara dua lembangan, yang mana? Yang plus yang tu yang sebelah sini cikgu sebelah kanan, yang plus height tu kasih ke depan. Okey, lepas tu kasih minit ke 9 juga cikgu. Oh, okey. Jadi kita di sini boleh lihatlah interference membina antara dua lembangan tu. Okey, dah lepas tu kasih lagi untuk interference memusnah antara satu puncak dengan satu lembangan tu. Kasih macam yang dikata Macam ni. So, jadi dia jadi interference memusnah antara satu puncak dengan satu lembangan lah. Hampir sama macam buku teks. Okey, itu je. Okey. Satu lagi ni apa? Yang satu lagi ni pun saya baru buka yang ni. Siapa ni? Yang Siapa satu tu cikgu macam mana berapa faham tapi Yang mana? Yang mana? yang satu tu yang kedua. Oh, yang ni. Yang ni. Ya. Oh, yang ni okey, yang ni tak apalah, ni saya tolong. Nanti kita tengok yang ni. Tapi ada lagi mahu dibentang? Tiada. Sudah. Okey, jadi terima kasih kepada pembentang lah. Okey. Okey, yang fenomena yang terakhir bagi gelombang ni yang keempat lah, iaitu namanya interference gelombang. Pun fenomena ini berlaku di keliling kita lah sebenarnya tanpa kita sedari. Sebab kalau interference kita susah sikit mahu nampak lah, tetapi sebenarnya dia berlaku je di keliling kita ni. Okey, kalau gelombang cahaya dia ada interference juga, gelombang air pun dia ada interference, gelombang bunyi pun dia ada interference. Jadi semua air, cahaya dengan bunyi mengalami interference, mengalami fenomena yang dipanggil interference lah. Okey. Jadi kita kena cuba fahamkan dia punya apa yang dipanggil interference tu. Okey. Dalam tajuk interference dia ada satu prinsip. Ni prinsip ni. Jarang tajuk yang ada prinsip Kalau tajuk gelombang dia ada satu prinsip. Namanya prinsip superposisi. Ni yang ditulis kat sini dah lah. Okey, prinsip superposisi. Dalam bahasa Inggerisnya superposition principle. Wave superposition principle lah, macam tu lah lebih kurang. Nama pun super, maksudnya dia bergabung lah. Super kan, Superman, maknanya kuat lah.
Tapi tak sebenarnya kuat lah. Maksudnya dia bergabung. Mungkin orang yang lemah bergabung dengan lemah jadi makin lemah. Maksudnya dia punya kekuatan itu makin kuat tapi ke arah negatif. Kalau contohnya orang yang kuat bergabung dengan orang kuat jadi makin kuat lah. Itu maksudnya super. Okay? Tak semestinya benda-benda yang positif. Benda-benda yang negatif pun kita panggil super jugalah. Okay? Jadi untuk posisi prinsip ini dia menyatakan bahawa apabila dua gelombang bersuperposisi, dalam bahasa kampungnya bergabung lah, senang cerita. Superposisi itu bergabung. Sesaran paduan dia adalah hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang tersebut. Maknanya kita tambahkan je lah dia punya sesaran dia. Macam dalam simulasi tadi. Ni. Kalau bersuperposisi kita tambahkan je. Contohnya dalam kes sekarang ini dia panggil tadi interference memusnah. Okey, jadi apa maksud memusnah? Memusnah tu kalau kamu faham apa maksud memusnah? Adakah dia makin kuat? Memusnah. Tidak kan? Memusnah maksudnya hilanglah, musnah. Hancurlah. Jadi kamu tengok kat sini, macam mana kita nak hasilkan interference yang memusnah? Kita ambil satu lembangan, ini dipanggil lembangan. Kalau ke bawah ni dipanggil lembangan, ini dipanggil puncak. Kalau dia gerakkan, okay, kalau ini dalam matematik, kalau ke bawah ni maknanya nilai yang negatif. Jadi tinggi dia ni, amplitude-nya adalah negatif. Ini amplitude-nya positif. Bila dua-dua gelombang itu bertemu, dalam matematik pun, dia akan jadi sifar lah. Okay, sifar. Kamu tengok dia punya, bila dia betul-betul bertindih, dia akan jadi flat, rata. Ini maksudnya amplitude-nya tiada sudah. Ini maksudnya interference memusnah tadi tu. Dia dimusnahkan apabila bersuperposisi. Bergabunglah. Okay, antara gelombang. Ini gelombang asal dia. Ini gelombang asal. Ini pun yang asal dia. Jadi yang asal tu tak wujud sudahlah sebab dia sudah bergabung jadi sifar amplitude dia. Bila dia kan merambat ataupun dia kan bergerak. Jadi bila dia melapasi, dia bertukar arah sudahlah. Yang biru tadi tu, saya ulang balik. Yang sebelah biru tadi ni dia sebelah ke kanan ni, ke kanan. Bila dia sudah bergabung tadi, dia akan jadi sifar dan dia akan teruskan perjalanan dia ke kanan lah. Yang ni ke kiri lah. Yang penting bila dia bergabung tu dia adalah memusnah. Kalau amplitude untuk ini negatif, dia punya tingginya ni negatifnya sama dengan tinggi ni. Kalau tingginya lain taklah. Kalau contohnya yang ini saya kasih rendah sikit. Kalau rendah bertemu tinggi dia masih berkurang lah amplitude dia, tapi dia bukan memusnah. Maksudnya bila dia bergabung, dia tak jadi kosong, dia ada ketinggian dia. Kalau dia tak sama tinggi, baki dia lah. Ini baki dia lah ni. Yang atas ni besar ni tambah dengan yang negatif ni, ini baki dia. Jadi dia tak jadi sifar. Dia bukan memusnah, betul-betul memusnah lah. Okay? Tapi yang penting sekali tu nanti kita saya tunjuk yang slide tadi lah. Yang penting tadi tu ada dua interference, dua jenis. Yang pertama dipanggil membina dan yang kedua memusnah. Okay? Jadi interference, syarat, ni penting. Syarat-syarat untuk berlakunya interference tu bukan sembarangan. Okay, bukan sembarangan. Maksudnya sumber gelombang yang dihasilkan yang mula-mula tu mesti ada sumber yang koheren ni. K-O-H-E-R-E-N, koheren. Kalau tak koheren sumber tu, maka tak adalah ataupun susah berlakunya interference. Apa maksud koheren? Dengan bahasa mudahnya, di rumah kamu ada speaker yang USB kah yang ada dua tu? Kan? Ada cikgu. Itulah yang dipanggil sebagai sumber yang koheren. Maksudnya USB tu dia plug pada satu, USB tu ada satu je kan. Jadi pada satu sumber CPU tu dekat komputer tu, satu sumber sahaja power, bekalan kuasa, dia menghasilkan ataupun dia berpecah kepada dua speaker. Maknanya satu lorong yang sama. Itu dipanggil koheren. Jadi sedang faham kalau ada sumber yang ada satu sumber tapi dia berpisah di lorong yang sama, satu sumber, satu USB, tiba-tiba ada dua speaker, itu maknanya sumber yang koheren kalau kita mahu mudah faham lah.
Tapi kalau kita guna speaker yang berlainan, plug ini USB-nya di komputer lain, speaker yang satu lagi di komputer yang lain, maka sumber itu tidak sama sudah. Lain komputer mungkin lain dia punya frekuensi dan sebagainya. Jadi kita kena faham sumber koheren maksudnya sumber utama dia adalah pada tempat yang sama. Itu sumber koheren. Dari segi fiziknya koheren tu apa yang kena sama? Koheren tu dia katakan koheren apabila frekuensi kedua-dua gelombang adalah sama. Macam tadilah. Maksudnya speaker itu mengeluarkan gelombang kan? Dua speaker tu mengeluarkan gelombang. Kalau kamu ada speaker yang USB punya yang ada dua tu, dia mengeluarkan gelombang berfrekuensi yang sama. Kenapa? Sebab dia hanya ada satu USB yang cocok pada satu komputer sahaja. Jadi dua-dua itu menghasilkan frekuensi yang sama dan beza fasa adalah tetap. Ini yang saya nak tunjuk yang kamu kata tadi tu. Apa maksud beza fasa yang tetap? Okey, ni. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau saya play ini warna hijau, warna biru lah ni, kita nak faham fasa tu Apa maksud beza fasa yang tetap? Maksudnya dia punya perbezaan fasa dia tu, dia tak ada beza antara fasa. Kalau contohnya saya dalam keadaan sekarang contoh. Ini yang biru, ini gelombang dihasilkan oleh satu speaker Satu speaker, contohnya sebelah kanan, speaker sebelah kanan. Yang hijau ni adalah contohnya speaker yang sebelah kiri. Speaker yang sebelah kiri. Jadi yang dalam situasi sekarang ni kita panggil beza fasanya adalah 180 darjah. Maksudnya kedua-dua gelombang itu tidak berada pada fasa yang sama. Maka tak boleh berlakunya koheren. Ini yang biru ni speaker sebelah kanan, yang hijau ni speaker sebelah kiri. Bila dia bergabung, maknanya dia bukan dalam fasa yang sama. Tak boleh. Tak boleh. Tapi apa maksud fasa yang sama? Macam mana bila akan berlakunya interference? Bila kedua-dua gelombang bertemu dalam keadaan betul-betul dia, saya boleh tarik kat sini tak boleh tarik pula ni. Betul-betul dia, bukan dia bertindih, bukan dia bertindih, dia tak semestinya bertindih. Dia puncak dengan puncak tu dia betul-betul sebaris. Sebaris. Sekarang ni kalau saya try buat dia sebaris, sikit lagi. Maksudnya dia sebaris. Dia tak semestinya berclash lebih kurang lah macam ni. Jadi dia sebaris ni. Mungkin gelombang hijau tu berada atas sikit tapi dia sebaris. Itu maksudnya fasa yang tetap ataupun fasa yang sama. Jadi syarat dia tadi, kita tengok balik slide tadi. Interference berlaku kalau kita ada sumber yang koheren. Jadi untuk pastikan dia koheren, syarat dia tadi frekuensi mesti kedua-dua gelombang itu sama. Yang kedua, syarat kedua adalah beza fasa adalah tetap. Tak nampak pula di belakang. Beza fasa adalah tetap. Maknanya dia mesti berada dalam fasa yang sama. Tak boleh out of phase dalam bahasa Inggerisnya lah. Tak boleh di luar fasa macam tadi. Dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh dalam keadaan macam ni. Dua-dua gelombang itu tidak sefasa. Itu maksudnya tidak sefasa. Tidak satu fasa yang sama. Dia mesti macam ni. Lebih kurang lah. Dia dalam satu fasa yang sama. Frekuensi kedua-dua hijau biru ni sama je. Frekuensi tak berubah ni. Kamu tengok pun sama je. Getaran dia sama je. Getaran dia sama. Itu syarat dia lah. Koheren. Boleh faham dia punya ni. Koheren ni. Perkataan koheren. Boleh cikgu. Koheren. Frekuensi mesti sama kedua-dua gelombang daripada sumber yang sama dan beza fasa antara dua-dua gelombang mestilah tetap. Apa lagi ni? Ini baru depan ni. Ada dua interference, membina dan memusnah. Kita fahamlah istilah membina tu maksudnya dia makin besar ataupun makin membina maksudnya dia boleh jadi membina secara positif, maknanya makin besar ke atas
ataupun membina secara negatif, dia makin bertambah tapi ke bawah. Itu maksud membina. Kalau memusnah ni dia hilang, bukan dia hilang lah, dia tiada. Dia bila bergabung dia tiada, dia jadi musnah. Dia jadi rata saja gelombang dia. Ini contoh membina. Okey. Jadi untuk kita membuat ataupun menghasilkan interference membina ni, dua gelombang itu kita alihkan ataupun kita kasih jumpakan dia. Yang P dengan Q ni, yang ini puncak dengan puncak. Jadi dalam matematik pun kalau kamu ingat, kalau puncak bertemu puncak, kalau yang ni A, ni A, amplitude dia A, yang ni pun A, jadi A tambah A memang jadi 2A lah. Dalam matematik pun sama je konsep dia tu. Itulah yang dipanggil sebagai interference membina. Maksudnya dia makin membina daripada asal. Asalnya biasa saja. Bila dia bergabung, dia jadi 2A, makin besar lah. Okey, dan selepas dia bergabung, dia akan bergerak sahaja. Dia tak statik. Lepas dia bersuperposisi, lepas dia bergabung, dia akan berpisah balik. Jadi dia ikut balik arah asal dia. Contohnya tadi P ke kanan, bila dia bergabung dengan Q, lepas dia bergabung dia akan masih bergerak ke kanan. Dia sambunglah perjalanan dia. Jadi P itu akan masih bergerak ke kanan balik lah. Jadi ini keadaan selepas berlakunya superposisi. Dia kembali pada asal lah, cuma arahnya P ke sana, Q ke sini. Okey. Jadi itu kalau membina, kalau kita ada puncak, dua-dua itu puncak. Kalau dua-dua lembangan, maksudnya dua-dua itu kalau dalam geografi dia panggil lurah bukit bukit. Dia punya antara dua bukit tu dia ada lurah kan, macam tu lah. Jadi lurah bukit bertemu dengan lurah, lembangan bertemu dengan lembangan. Sama juga dalam matematik, kalau negatif, ini negatif. Bila bertemu ataupun kita bercampur dengan nombor yang negatif juga, dia makin bertambah lah negatif dia. Okey, amplitude dia makin bertambah, cuma dia ke arah negatif lah. Makin dalam lah dia punya lurah dia tu. Macam tu. Okey. Jadi semasa. Kalau selepas macam tadilah, masing-masing buat hal masing-masing baliklah. Sama macam asal tadi, cuma P ke kanan, Q ke kiri. Sebab P memang ke kanan asal dia, Q pun memang ke kiri. Jadi dia akan meneruskan perjalanan dia saja. Ni membina. Kalau memusnah macam tadi dalam simulasi tadi, saya harap kamu boleh masing-masing sudah tengoklah simulasi yang tadi tu secara sendiri-sendiri sebelum ni. Diorang sudah share awal kan link tu. Okey. Jadi yang ini yang dikatakan memusnah ni apabila dia bersuperposisi ni, bila dia bergabung antara P dengan Q, tiba-tiba tiada apa-apa hasil. Dia panggil memusnah. Hilang, lenyap, musnah, hancurlah. Okey. Tidak ada apa-apa yang terhasil lah. Okay? Tapi walau bagaimanapun, selepas superposisi, dia akan meneruskan perjalanan dia kalau P asalnya ke kanan, dia masih ke kanan. Q asalnya ke kiri, dia akan meneruskan ke kiri. Okay? Jadi itu adalah, kalau ini dia panggil interference memusnah. Okay, ada soalan interference membina dengan memusnah? Tiada cikgu. Tiada rasanya konsep ni mudah kot, dia matematik je ni Cuma kita nak faham dengan situasi aplikasi dia tu. Ini gelombang air. Ini dalam makmal kita ada tangki riak dan kita ada penggetar tu. Cuma kita tak tahu boleh buat ke tidak ni, sempat ke tidak ni. Ini kalau gelombang air, macam mana kita nak hasilkan, kalau gelombang bunyi tadi kita guna speaker lah kan. Guna speaker, ada bunyi lah. Dua speaker tu mengeluarkan bunyi. Speaker pertama dengan speaker kedua kan. Tapi USB-nya pada satu komputer sajalah. Tapi itu kalau bunyi. Kalau air, macam mana kita nak hasilkan dua gelombang? Kita guna dua penggetar yang koheren lah, ataupun dua penggetar yang sama frekuensi dan fasa yang tetap. Tapi masih disambung kepada bekalan kuasa yang sama. Ini yang penting ni Maksudnya tak boleh sambung dengan switch yang berlainan. Mesti bekalan kuasa yang sama. Jadi saya buat wayar begitu. Bekalan kuasa tu segi 4 lah kan. Bekalan kuasa macam bateri tu. Macam tu. Ini terminal macam ni. Ini bekalan kuasa yang sama. Itu maknanya dua-dua ni akan bergetar. Dia akan bergetar
Kalau kamu buat dalam magma, dia akan bergetar macam tu lah. Macam tu. Tapi dia tak, kalau kamu buat macam dia bergetar macam ni, tak boleh lah. Sebab dia kena frekuensi dan fasa yang sama, maksudnya dia akan bergetar macam tu baru dia menghasilkan corak yang macam ni. Maknanya hasilkan interference lah. Okay. Tapi gelombang air, kalau gelombang air, gelombang bunyi tadi saya tak sentuh lagi. Gelombang bunyi tadi tu macam mana hasil? Ni selepas tu tak apa. Okay, gelombang air ni macam mana dia punya penerangan ni? Kalau kamu tengok video dalam YouTube pun banyak video yang eksperimen Bila air tu bergetar ataupun beralun, okey, ada beberapa kawasan. Ni dua kawasan yang dua garisan ini dipanggil sebagai garisan ni. Kalau kita sambung dia jadi satu garisan tu, saya guna warna kuning lah ni tak nampak dia besar sangat ni. Ni garisan ni kalau kamu perasan, kalau kamu sambung tu dia jadi satu garisan tu. Macam tu. Yang saya kasih warna purple tu. Okey, garisan itu tak berlaku apa-apa ataupun paling minimum dia punya getaran dia. Maksudnya seolah-olah macam kawasan air yang tenang. Macam seolah-olah tak ada apa-apa berlaku. Maknanya kawasan itulah yang dipanggil sebagai interference apa? Memusnah juga. Interference memusnah. Okey, kawasan itu agak tenang lah. Jadi itu interference memusnah. Tetapi ada juga kawasan yang mana yang ada dia punya ombak dia tu dia berombak lah. Ni kawasan yang ini ada ombak. Yang ni mestilah membina. Kan membina maksudnya makin berombak. Tidak berapa tenanglah air dia tu. Okey. Jadi kawasan kelabu. Kawasan kelabu kenapa kita panggil memusnah? Sebab kawasan ini dia ada interference yang berlaku adalah interference memusnah. Maksudnya dia ada puncak campur dengan lembangan. Okey. Maka dia akan jadi kosonglah sifat. Gambar dia ada kat sini. Gambar untuk ni macam ni lah gambaran dia. Tapi ini saya cerita nantilah selepas ni. Okey, kalau kawasan yang ada yang tak tenang tu, yang ada ombak ataupun yang ada beralun-alun tu, itu kawasan interference membina. Interference membina kalau kamu tengok gambar dia pun ada gelap cerah tu. Gelap cerah. Gelap cerah tu, dua-dua itu adalah interference membina. Yang cerah, kalau kamu saya kasih zoom kat sini. Okey, yang cerah ni, garisan-garisan cerah ni, warna apa ni? Warna putih lah. Ni yang putih tu yang cerah. Yang putih-putih tu adalah interference membina, yang mana puncak bertemu dengan puncak. Maknanya dia putih, dia warna putih lah, ombak yang berada di atas. Ni kamu tengok dari atas, kawasan yang tinggi tu, itulah putih tu. Yang putih tu adalah interference membina, puncak bertemu dengan puncak. Okey. Kalau yang hitam, tu kalau hitam maksudnya gelap maksudnya bawah lah kan. Ombak tu yang di bahagian yang lembangan tu, yang hitam ni. Hitam tu adalah masih juga membina, cuma dia bergabung nilainya tu yang negatif. Ni yang negatif bergabung dengan negatif, makin negatif lah. Sebab tu warna dia hitam. Dia hitam tu maksudnya dia berada di bawah. Kalau kamu pernah naik flight, kamu tengok di laut tu, yang atas tu dia cerah. Bila ombak tu dia pergi ke bawah, dia gelap. Jadi itulah, masih lagi membina, cuma dia duduk di bahagian lebih bawah, dalam lebih dalam sikit. Dia gelap lah. Macam itulah bayangan dia, imajinasi dia. Okey, ada soalan. Itu bagi gelombang air. Kalau gelombang cahaya, susah sikit kita nak buat. Kita nak tengok dia punya macam ni. Kalau air boleh nampak lah air, sebab air tu kita nampak kan. Tapi kalau cahaya kita tak nampak, dia punya proses dia tu tak nampak macam ni. Kita cuma nampak di skrin tu, di belakang. Maksudnya kita ambil laser, kita pancarkan pada celah yang berlubang. Kalau gelombang cahaya,
kita boleh buktikan dia dengan kita pancarkan laser pada celah pada sekurang-kurangnya 2 celah. Ada eksperimen Dewey yang celah tu sebenarnya. Kalau gelombang air tadi kita menggunakan dua sumber yang bergetar, maka terhasil interference, membina dan memusnah. Kalau gelombang cahaya kita tak menggunakan penggentar lah, kita gunakan dua celah, dua lubang. Contohnya ambil satu kertas ni, kamu buat dua lubang. Tapi tak boleh lah lubang, dia bukan lubang yang sembarangan saiz lah. Dia lubang ni sangat-sangat kecil jarak dia tu, dan sangat-sangat nipis lah. Kamu tepuk dua lubang, 1, 2 macam tu. Jadi bila kamu suluh laser pada kertas tu, maka laser itu akan lalu pada dua lubang itu, kan, pada dua lubang. Jadi ada dua lah sumber, seolah-olah ada dua sumber lah, padahal satu laser je kan. Jadi sekarang ni kita nak hasilkan interference gelombang cahaya, syarat dia mesti ada dua sumber. Maksudnya dia mesti ada, cahaya itu mesti daripada dua lorong yang berbeza, dua lorong yang bersebelahan. Macam tu. Jadi cara dia ambil laser ni satu sumber cahaya, tapi bila dipancarkan pada celah itu dua lubang. Jadi bila lalu celah, maksudnya seolah-olah dia ada dua sumber lah. Okey. Jadi itu maksudnya, itu menyebabkan berlakunya interference cahaya ataupun gelombang cahaya. Jadi kesan ni kita nampak pada skrin. Kesan ni kita nampak. Kalau kamu buat tu, dia akan ada berselang-seli warna hitam, warna laser tak kisahlah warna apa kamu guna pun. Yang sini diguna laser merah lah. Jadi kalau diguna laser merah, dia di skrin di belakang tu, dia ada ni celah, ini pen laser, Kamu tengok di dinding belakang dia ni, kat belakang tu, dia laser, kamu pancarkan macam tu, cahaya keluar kat sini. Skrin tu dia ada warna yang berselang-seli, hitam dengan warna pen laser. Yang ini warna pen dia merah lah, pen laser tu. Okay? Kalau kita guna laser hijau, maka hitam hijau lah, macam tu. Okay? Tapi dia lain. Maksudnya kalau celah kita itu kecil, okay, jarak pemisahan celah yang lebih kecil. Maksudnya kalau dua celah tadi tu makin rapat, dua lubang tu dia dekat, ni lubang lah ni, lubang-lubang, kita rapatkan, hasil dia tu akan jadi lebar dia tu akan lebih lebar lah. Dia punya jarak antara pinggir cerah dengan pinggir cerah yang berturutan tu, dia makin lebar. Tapi kalau kita guna jarak pemisahan celah yang lebih besar, maksudnya lubang dengan lubang tu dia jauh sikit ataupun lebih jauh, maka hasilnya tu lebih rapat antara cerah dengan cerah ataupun gelap dengan gelap. Ni dia punya, ada eksperimen lah. Okay, jadi yang cerah tu adalah merujuk kepada interference membina. Ini penting. Membina. Oh, sebelum tu lupa. Syarat tadi, ingat balik syarat interference. Syarat interference tadi sumbernya mesti apa tadi? Apa syarat dia? Sumber mesti menggunakan koheren. Jadi kalau dalam laser kita tadi tu, kita guna satu laser je kan? Betul? Kita guna satu laser kan? Betul juga. Kalau maknanya sumber itu memang confirm koheren lah, sebab satu laser sahaja. Yang dia jadi dua sumber itu bila dia lalu celah, tapi masih sumber yang sama. Maksudnya frekuensi, sebab satu laser je, mesti frekuensinya samalah, frekuensi laser itu sajalah. Dan dia punya fasa dia tetap, bentuk fasa dia tetap. Beza fasa dia adalah tetap ataupun malar, sebab satu saja pen laser. Okey. Jadi gelombang cahaya yang terbelau yang muncul daripada dui celah adalah koheren, sebab kita guna satu laser je. Muncul. Okey, kalau yang cerah tu maksudnya interference membina. Kalau yang gelap tu interference memusnah. Ini kita boleh senang faham. Kalau musnah maksudnya gelap. Kalau terang ataupun kalau cerah maksudnya membina. Kawasan itu dia panggil interference membina kalau dia cerah.
scare, cahaya. Ada soalan tentang cahaya, interference cahaya. Boleh cikgu. Okey, apa beza interference dengan pembelauan? Kan kamu belajar pembelauan gelombang cahaya kan hari tu kan dia macam ni juga kan, berbelang-belang tu kan? Apa beza dia? Kalau pembelauan dia lalu berapa lubang ataupun berapa celah? Satu cikgu. Satu celah. Kalau interference, kalau kita nak hasilkan interference, dia mesti lalu berapa celah? Dua cikgu. Dia mesti dua. Dia mesti dua. Kalau pembelauan sebenarnya dalam interference, selagi gelombang itu dia lalu berapa celah pun, pembelauan sentiasa berlaku. Cuma untuk menghasilkan interference, dia syaratnya mesti dua celah supaya ada dua gelombang yang bergabung. Kalau ada satu gelombang tak boleh hasilkan interference. Kalau ada satu celah sahaja. Sebab ada satu celah maksudnya satu sumber sajalah yang lepas. Dia tak berpisah kepada dua sumber. Jadi tu beza antara interference dengan pembelauan. Okey, kalau pembelauan, saya ulang balik, kalau pembelauan dia langgar berapa celah pun memang ada pembelauan berlaku, tetapi untuk menghasilkan interference mesti langgar dua celah. Mesti langgar dua celah ataupun dua lubang ke, dua apa ke. Okey, baru dapat ini. Jadi yang itu beza dia. Dari segi lukisan, kalau pembelauan yang satu celah hari itu, kalau cahaya, kalau kamu tengok kat sini, ini sudah berlaku interference. Maksudnya ada dua lubang lah, dua celah. Jarak dia seragam ni. Kalau interference, jarak seragam. Kalau pembelauan, dia tak macam ni. Kalau pembelauan, jarak dia tu yang cerah. Contohnya ini yang tengah-tengah. Kalau kamu sudah tengok video yang saya share tu, kalau pembelauan, yang tengah-tengah ni sangat lebar, tapi yang sebelah kiri dan kanan dia tu, dia tak sama jarak. Sini yang cerah, sini cerah, ini yang cerah, yang cerah. Yang di tengah-tengah ni sangat-sangat lebar ni. Ni pembelauan. Maknanya jarak dia antara celah dengan celah ni, dia tak konsisten lah. Ini mungkin besar, tapi yang ni mungkin kecil sikit. Ni besar. Yang cerah, antara cerah dengan cerah ataupun gelap dengan gelap. Maksudnya dia ada satu sinar ataupun satu kawasan yang sangat lebar di tengah, dan makin ke tepi dia makin mengecil ataupun makin menipis pinggir-pinggir dia tu. Makin kecil lah, makin nipis. Tapi kalau interference dia seragam. Cuma mungkin dia tak berapa terang di tepi dan dia terang di tengah lah. Tapi jarak dia tu sentiasa seragam. Kalau tengok gambar ni pun kita sudah tahu sudah ni seragam sejak ni. Cerah dengan cerah kan dia sama saiz tu jarak dia. Kan sama je tu. Ataupun gelap dengan gelap pun sama. Jarak antara gelap dengan gelap. Okey? Jadi itu beza dia lah pembelauan dengan interference. Okey, jadi dalam interference, kalau saya tanya kamu, dalam interference adakah berlaku juga pembelauan? Ada cikgu. Ada dalam interference, untuk menghasilkan interference, cahaya itu dia langgar lubang kan. Jadi tak kisahlah dia langgar berapa lubang pun, pembelauan memang tetap berlaku. Asalkan ada celah. Tapi dalam pembelauan tak semestinya berlaku interference. Maksudnya dalam pembelauan, kalau gelombang itu melanggar satu sahaja celah, maka tak akan berlaku interference. Kalau gelombang itu langgar lebih daripada satu, contohnya dua celah, maka barulah berlakunya interference. Jadi itu beza antara pembelauan dengan interference. Dalam SPM pernah tanya, apakah fenomena lain yang menyebabkan terbentuknya corak sebegini, ataupun apakah fenomena lain selain daripada interference? Jadi jawapannya pembelauan.
Yang membantu menghasilkan warna yang berselang-seling itu adalah pembelauan jugalah, terbelau. Terbelau maksudnya tersebar luas, membentuk pinggir-pinggir gelap dan cerah berturutan tu. Okey, kalau gelombang bunyi ini saya rasa di sekolah kita di dewan pun kalau siapa perasan, di dewan sekolah biasanya ada 2 speaker sebelah depan tu, kiri dan kanan. Ni kalau kamu ambil speaker ataupun sambung dengan bekalan kuasa yang sama, 2 speaker lah. Ini kamu ni di belakang, di bahagian belakang lah, ini kamu kat sini. Jadi bila kamu berjalan daripada pintu kiri sampai ke pintu kanan tu, ini pintu dewan kat sini lah, ni pintu dewan kat sini. Ni koperasi kan, koperasi sekolah kamu lah ni, koper. Ni koperasi. Dalam dewan lah ni, berjalan dalam dewan di bahagian belakang tu, daripada kiri ke kanan, kamu dapati bahawa ada kawasan yang kamu rasa dengarnya jelas, ada kawasan yang kamu akan dengar tak berapa jelas ataupun lemah. Dia berselang-seling, kalau siapa perasan lah. Jadi itu disebabkan oleh interference gelombang bunyi. Interference gelombang bunyi. Tapi gelombang bunyi kita tak nampak gelombang dia ni. Sebab bunyi kan, mana dia nampak kan bila dia berinterference. Jadi bayangan dia macam ni. Bayangan dia macam ni, macam air. Kalau air kita nampak lah berayun-ayun tu. Jadi macam ni lah gelombang bunyi itu berinterference. Maksudnya speaker pertama dengan speaker kedua menghasilkan gelombang bunyi yang koheren. Bila bergabung, dua-dua gelombang itu bergabung, ada kawasan yang tenang, maknanya bunyi yang lemah. Ini kawasan bunyi yang lemah. Yang memusnah tu maksudnya bunyi yang lemah, di mana kawasan itu namanya interference memusnah. Dan ada kawasan di mana bila kamu jalan ada kawasan kuat. Yang ni namanya interference membina. Jadi bayangan dia macam seolah-olah macam inilah. Kalau air kita senang nampak. Kalau gelombang bunyi kita kena gerak sendiri, kita kena jalan kaki lah. Baru kita rasa, ada kuat, ada lemah, ada kuat, ada lemah. Yang kuning tu kuat, yang pangkah tu lemah ataupun perlahan. Tapi kita tak nampak lah, kita dapat rasa je. Tak nampak dia punya gambaran sebab dia bukan air, dia hanya bunyi. Bunyi kita tak nampak macam mana dia punya proses dia berinterference tu. Kita tahu hasil dia sahaja apabila kita jalan lah, berjalan kaki lah. Jadi itu interference gelombang bunyi. Ini merujuk kepada corak gelombang interference. Ini secara keseluruhannya, apa-apa tak kisahlah, cahaya, air, bunyi, lukisan dia macam ni lah. Maksudnya ada satu garisan yang dipanggil sebagai antinode. Bila kita gabungkan semua titik-titik yang membina tu, garisan itu, kita lukis garisan tu, dan garisan tu namanya antinode. Ni antinode. Saya zoom lagi lah. Antinode. Antinode. Kalau kawasan yang macam tenang tadi kan, yang memusnah. Kalau kita gabung titik-titik dia tu, kita sambungkan, buat garisan. Garisan itu namanya garisan node. Dalam orang putih dia bilang nodal. Nodal line. Kalau tak silap saya lah. Nodal line ni antinodal line. Satu pun saya salah, saya tak ingat sudah bahasa Inggeris. Nodal ke node. Apalah. Jadi dalam ini kamu kena pandai menanda. Ni kena mahir menanda titik mana yang dipanggil memusnah dan titik mana yang dipanggil membina. Pandai tanda tu. X. Lepas tu yang ni bulat-bulat ni. Kalau pandai tanda, saya mau skip ni. Kita nak tentukan mana titik yang dipanggil membina, mana titik yang dipanggil memusnah. Ataupun kita buat satu kat bawah, dia ada ruang kosong tu, kita try buat. Kat sini. Ni dia ada kosong ni. Kita tengok kawasan sini Kawasan sebelah. Sebab dia tak ada lukis penuh, jadi kita tengok kawasan sini Sebelum kita lukis, kita tanda, sebelum kita tahu dia punya yang mana memusnah, yang mana membina, kita tengok dulu sumber dia. Kalau warna pink itu sumber yang S1, ni warna pink ni.
pink, yang ni pink putus-putus, ini pink yang garis solid, ini putus-putus. Jadi yang garisan yang bukan putus-putus, yang pink ini, yang bukan putus-putus tu merujuk kepada puncak di sebelah atas lah, puncak. Kalau yang garis putus-putus dia sebelah bawah, gelombangnya sebelah bawah. Maknanya kalau bukit tu, bukit, puncak bukit tu yang ini. Ini dia punya lurah bukit tu. Dia ombak Dia ombak kan, dia ada apa? Dia ada puncak, dia ada lembangan. Jadi ini bahagian lembangan. Ini bahagian puncak, ini bahagian lembangan. Ini bahagian puncak berselang-seli lah. Ini pandangan dari atas. Okey, itu warna pink. Kalau warna biru merujuk kepada gelombang yang sumber kedua. Gelombang sumber kedua warna biru. Cuma yang biru yang bukan putus-putus itu maksudnya puncak. Ini puncak. Kalau yang biru yang putus-putus maksudnya kawasan lembangan, kawasan lurah lah. Ini puncak balik, ini lembangan, ini puncak, lembangan berselang-seli. Okey, itu kena faham dulu. Okey, jadi secara keseluruhan yang putus-putus lembangan. Kalau yang bukan putus-putus itu adalah puncak. Jadi sekarang ni kita tak faham sudah. Kalau ini puncak, yang ini kalau saya boleh zoom lagi. Harap kamu boleh nampak ini. Boleh juga. Yang biru ni adalah puncak. Ingat, interference mesti penggabungan antara biru dengan pink. Bukan biru dengan biru, biru dengan pink. Maksudnya kalau kamu ambil biru yang ini, kamu mesti tengok kawasan yang pink, yang mana yang dia clash dengan yang pink. Jadi di sini, kita tengok, ni dia clash dengan yang pink. Pink itu putus-putus. Maknanya ini lembangan bagi pink, tapi ini puncak bagi yang biru. Jadi di sini adalah berlakunya interference apa kat sini? Memusnah. Jadi di situ kita buat sebagai memusnah. Kalau dalam ni digunakan X lah. Tapi saya ikut sajalah dengan dia buat tu, dia buat X. Warna lain lah kalau warna tu kamu keliru pula nanti. Hijau lah. Ini memusnah. Jadi saya buat tanda X lah, saya ikut dia. Macam tu. Jadi kamu cari sahaja kawasan yang macam itu. Maknanya satu puncak daripada satu sumber bertemu dengan satu lembangan daripada sumber yang sebelahnya. Jadi kamu tengok garis putus-putus bertemu dengan garis yang bukan putus-putus tapi dua sumber yang lain-lain, maka di sini pun lembangan. Lembangan pula. Di sini pun memusnah. Okey. Ini pun memusnah. Ini pun memusnah. Jadi kamu dapati bahawa kalau kamu tengok dia seolah-olah ada satu garisan yang menyambungkan semua tu. Jadi garisan itulah dia panggil sebagai garisan node. Node maksudnya memusnah. Garisan yang di mana titik-titik interference interference memusnah berlaku. Itu adalah garisan node. Okey. Boleh itu garisan node. Okey, yang kedua. Okey, kalau yang contohnya yang sini ini apa bertemu apa ni? Apa bertemu apa kat situ? Lembangan bertemu lembangan. Okey, lembangan bertemu lembangan. Putus-putus maksudnya lembangan dengan lembangan lah. Jadi di sini kalau saya ikut dia buat tarik lalat lah. Okey, jadi kita cari jadi ini adalah interference membina kan? Membina, lembangan-lembangan membina. Jadi segala yang putus-putus bertemu putus-putus semuanya membina. Ni ada lagi lah tapi dia tak lukis habis lah. Okey, tapi jangan lupa membina ada dua. Satu putus dengan putus-putus dengan putus-putus. Satu lagi yang bukan putus-putus. Betul. Satu lagi yang puncak bertemu dengan puncak pun kita labelkan titik tarik lalat yang sama warna lah. Jadi semua ini interference membina berlaku bila kita tengok dia akan menghasilkan satu garisan ataupun satu line yang begini.
maka line itu kita panggil sebagai line anti-node. Biasanya dalam SPM kamu keliru antara anti. Anti itu kan biasanya musnah kan, anti vaksin, anti apa yang golongan-golongan yang selalu jahat-jahat lah kan. Tapi sebenarnya dalam fizik ni anti-node tu maksudnya membina, walaupun namanya anti. Anti Jadi ini jangan keliru. Kalau node itu memusnah. Node itu yang memusnah. Kalau anti-node ini membina. Ni kena ingat ni. Biasa terbalik dua ni biasanya lah yang berlaku. Okey, habis cerita pasal interference. Ketiga-tiga gelombang cahaya, air dengan bunyi. Okey, ada soalan? Okey, untuk yang rumus ini penting juga. Kamu kena tahu macam mana rumus tu jadi macam ni. Oh, belakang saya pula ni tak nampak. Tutuplah gambar ni. Okey. Macam mana rumus tu jadi macam ni? Kita tengok buku teks. Okey, kita buka buku teks. 5.6. Dia ada terangkan. Sebenarnya dia dalam buku teks kamu tu dia ada aktiviti ni. Aktiviti ni. Ni. Macam mana dapat rumus tadi tu? Muka surat berapa ni? 216. Ni 216. Untuk dapat rumus tadi tu iaitu apa tu? Lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Saya screenshot lah ni. 300. Kamu hanya perlu jawab soalan-soalan aktiviti ni lah Kita tengok gambar, kita jawab soalan. Ada dia tanya soalan tu sana. Baru kita dapat keluarkan rumus dia. Ini termasukkan kat OneNote lah. Oh, ada sudah sini. Astaghfirullahaladzim. Okey, sinilah saya contek. Okey, ini adalah corak-corak yang dihasilkan apabila kita ubah dan kita kekalkan beberapa kita ubah dan kita kekalkan pemboleh ubah lah. Okey, mana yang kita ubah, mana yang kita kekalkan. Kita tengok soalan dia. Ini ada 3 situasi yang berlainan lah. Okey, 3 situasi berlainan. Dia tanya soalan di sini. Okey, daripada corak 1 dan 2. Kejap, sebelum tu. Gambar apa ni? Boleh kamu boleh nampak ni Ke saya kena zoom lagi ni. Boleh je. Kasih zoom lagi, saya takut dia jadi putih. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, daripada corak 1 dan corak 2, tentukan pemboleh ubah yang dimalarkan. Pemboleh ubah yang dimalarkan 1 dengan 2, maknanya apa yang sama antara 1 gambar rajah 1 dan gambar rajah 2? Apa yang sama? Yang jarak D itu juga. Okey, jarak D, dan ada satu lagi yang sangat penting. Dia punya S juga. Dia punya sumber ni memang kita anggap dia sama lah. S1 dengan S1 ni sama, dan S2 dengan S2 ni sama. Semua ni sama ni. 1, 2, 3 ni, corak 1, 2, 3 punya sumber tu sama. Apa lagi yang penting? Tengok gambar dia dari segi ukuran apa yang sama. Ni kamu tengok dia punya apa ni, yang biru yang terang tu dengan biru yang terang tu, kamu tengok kat sini. Sama ke ni? Biru ni dengan biru ni, jarak dia ni sama juga. sama kan? Ni sama. Ini kita panggil apa ni? Ukuran apa ni? Kalau daripada sini, kalau saya buat warna biru, yang sini ni biru ni ke biru ini ukuran apa? Lambda juga. Ini lambda. Jadi panjang gelombang dia sama. Cuba tengok kat sini. Yang biru yang bukan putus-putus tu, dia punya lambda lah. Lambda dia sama. Jadi di sini ada D yang dimalarkan tu, maknanya lambda dia sama, dan D lah. Tapi saya tak nak fokus yang D dululah. Saya buat lambda sajalah. Okey, lambdanya sama.
Okey, apakah hubungan sebab D tu kalau D tu semua sama ni jadi D tu macam tak ada berapa sangat peranan dalam soalan yang pertama ni, okey. Okey, apakah hubungan antara X dengan A? Kita tengok gambar. X dengan A, corak 1 dan 2 kamu bandingkan corak 1 dan 2. Apa hubungan? Apa yang kamu dapat perhatikan? X dengan A kat sini sama X dengan A kat sini. Kamu boleh ceritakan sikit apa beza antara dua corak ni. Semakin besar A, semakin kecil X juga. Okey, semakin besar A maknanya yang ni lebih besar, A dia ni lebih kecil. Jadi kalau A tu besar, X dia jadi apa? Kecil kan? Betul lah. Ni kalau A kecil, X dia besar pula, dia berkadar songsang. Ni kalau satu besar, yang ni mesti kecil. Kalau sini kecil, sini mesti bertambah besar. Jadi maknanya berkadar songsang. Jadi di sini saya boleh tulis X berkadar songsang. Jadi dalam simbol simbol matematik ataupun fiziknya, X berkadar terus kan, berkadar songsang dengan A. Jadi kalau mau tulis berkadar songsang, saya kena buat 1 per 1 per A. Kalau saya buat X ini maknanya berkadar terus. X berkadar terus dengan A, maknanya X tinggi, A tinggi. Salah lah, kita tak mahu macam ni. Kita mahu berkadar songsang, jadi kita guna simbol berkadar terus, cuma kita tambah 1 per. Ini pun saya rasa sudah dibincangkan dulu ni. X berkadar songsang dengan A. Okey. Jadi kita ingat tujuan kita nak tahu macam mana boleh dapat rumus lambda sama dengan AX per D. Macam mana boleh jadi rumus macam tu? AX per D. Itu tujuan kita. Jadi kita kena jawab soalan tu step by step. Okey. Okey, soalan ataupun perbincangan soalan nombor 4, arahan nombor 4. Daripada corak 2 dan 3, okey, tengok yang sebelah 2 dan sebelah 3 tu. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Tengok dua-dua ni. Gambar ni. Apa yang sama kamu nampak? Ukuran apa? Ya, ini settle sudah tadi. Tak ganggulah lagi sudah dia ni. Antara dua-dua ni, apa yang dimalarkan yang kamu nampak sama? Tak berubah. Dia punya? A sama D juga. Okey, dia punya A sama. Ni. Jadi A dimalarkan, D memang samalah. Okey, D. Jadi ada A dengan D. Jadi sini saya buat A, D tu saya tak buat lah. Tapi kita take note lah juga, D tu adalah dimalarkan lah. Okey. Okey, yang kedua soalan dia bandingkan lambda. Okey, bandingkan lambda. Mana lambda? Macam mana lambda dia? Mana lebih besar? Kamu tengok. Lambda corak 3 juga. Ini lambda dia. Yang ini lambda corak 3 lagi besar. Jadi lambda corak 2 lagi kecil. Okey, lambda, saya buat lambda nombor 2 kecil tu, maksudnya corak 2 lebih kecil daripada lambda yang corak 3. Macam tu. Okey. Yang ke-C, apakah hubungan antara X dengan lambda? Okey, X dengan lambda. Tengok gambar 2 dan gambar 3 tadi. X dengan lambda. Apa hubungan dia? Ini lambda tadi ni. Kalau ini lambda kecil, dia punya X dia macam ni. Kalau lambda dia besar, X dia macam ni. Jadi kamu boleh cakap apa kaitan antara X dengan lambda? Semakin besar lambda, semakin besar X juga. Betul. Jadi kalau kita tengok lambda dia kecil, X dia kecil. Tapi kalau lambda dia besar, tengok kan dia punya X tu kan besar. Sebelum saya belum cerita X tu apa. X tu adalah jarak antara dua garisan node ataupun garisan antinode yang bersebelahan. Saya lupa pula ni daripada tadi ni. Kenapa X tu kan? X tu adalah kita ukur daripada, kalau kita buat garisan, kita buat garisan ni di skrin lah, di hujung sekali. Tengok kawasan yang di mana
Yang ini sampai sini. Itu dipanggil sebagai X. X. Ataupun yang putus-putus pun tak ada masalah juga. Sama juga. Kita tengok yang putus-putus mana. Contohnya yang di sini. Di satu garisan yang sama lah. Ni pun kita panggil X juga. Dia sama je. Sebab interference dia punya corak dia kan seragam jarak X dia tu kan tadi. Dia pun X juga. Tak kisahlah. Tapi yang penting itulah X. Jarak antara dia punya garisan node dengan node ataupun garisan anti-node sama anti-node. Oh, boleh. Ada ni. Ada yang minta izin. Ada kursor. Boleh. Yasmin, okey je tu. Nanti kamu tengok balik. Kalau ni saya rakam juga ni. Okey je tu Kalau siapa terlibat dengan kursus. Okey, boleh je Okey. Jadi apa tadi Kalau lambda besar maksudnya X dia besar. Lambda besar, X dia besar. Lambda kecil, X kecil. Jadi itu berkadar apa? X berkadar teruslah kan? Jadi X berkadar terus dengan lambda. Macam ni. Jadi saya padam balik yang ni. Ni saya padam dah balik ni. Okey, sekarang kita nak buat. Satu lagi soalan lah sekali. Sebelum tu saya highlightkan dulu. Ini kita ada sudah satu tadi ni. Kita nak gabung ni sebenarnya. Satu ada, dua ada. Satu lagi soalan belum jawab. Kena ada tiga, satu lagi. Okey, arahan yang kelima. Daripada corak 3, tentukan hubungan antara X dengan D. Tengok gambar 3 sahaja. Gambar ni settle. Okay, gambar yang ketiga. Okay, X sama D. Okay, X sama D. Okay, D itu jarak daripada garisan ya. D itu garis daripada ni daripada situ. Okay, daripada sini ke sini. Ini adalah D. Tapi kalau saya kasih tingkatkan D, apa yang berlaku kepada X? Maknanya kalau saya mau pilih, kalau sekarang ni dia punya garisan dia ambil garisan ni lah. Ni dia panggil sebagai D yang dalam soalan tu lah D. X dia tu macam ni. Tapi kalau saya tingkatkan D, saya lukis daripada sini juga, saya kasih kat sini macam ni. D kan macam ni. Ni D. Maknanya garisan kamu yang ini mesti garisan dia yang merujuk kepada sini lah pula. Jadi garisan itu cuba kamu lukiskan satu garisan supaya kita nampak apa yang berlaku lah pada X dia. Garisan ni saya sambungkan. Ni garisan ni saya sambungkan supaya nampak sentuh dengan tu. Macam tu. Okey. Sekarang ni kita tengok X yang baru. Okey, di sini X ingat X. Salah label jap. X itu adalah, saya ambil yang nampak lah di sini, yang putus-putus dengan yang putus-putus. Kalau yang terang tu tak berapa nampak, tapi kalau mau ambil juga pun tak ada masalah. Ini dengan yang sini pun boleh, tapi macam kotor jugalah. Saya pilih yang putus-putus lah, senang sini, senang nampak lah. Jadi di sini yang X yang baru. Cuba kamu tengok. Kalau kita tingkatkan D, kamu rasa nilai X dia tu makin besar ke? Makin besar juga. Makin besar lah secara logiknya. Sebab garisan dia tu dia makin mengembang tu. Makin mengembang. Macam apa tu? Pemelawan hari tu dia makin melebar, mengembang. Jadi dia punya X dia ni, kangkang dia ni makin luas lah. Kalau kita ambil D yang makin besar. Jadi itu ada kita punya rumusan dia untuk soalan nombor 5 tu, arahan nombor 5. Jadi di sini saya tulis X berkadar terus dengan D. Maknanya makin besar D, maknanya X dia pun turut sama meningkat lah. Gitu. Okay, jadi kita ada 3 perkara. Ni penting. Jadi kalau kamu perasan semua di depan ni X. Ini X, X,
X. Jadi apa kata kita gabungkan dia punya hubungan dia? Simbolnya semua sama. Ni simbol alfa, alfa, alfa semua sama. Ini simbol dia. Jadi kita gabungkan sekali. Jadi kita ada tadi 1 per A. Jadi kita pecahkan kat sini, ada pecahan ni maknanya 1 ke atas. Jadi yang mana yang di atas kita letak ke atas. Yang lambda ni dia per 1 kan sebenarnya. Ini pun D per 1 ni. Itu maknanya lambda kita tulis di atas. Jadi lambda ke atas. Okey, yang D pun di sebelah atas juga. Jadi ada D. Yang mana tertinggal lagi? A. A kat bawah. Per A. Jadi per dengan A kat sini. Tapi 1 ni tak payah tulis lah. 1 ni tak payah. Sebab 1 tu dalam matematik tak perlu tulis. Jadi inilah hubungan kita. Ini hubungan kita. Dalam rumus dia susun baliklah. Jadi daripada sini lepas kita gabung tu, kita jadikan lambda sebagai perkara rumus. Jadi kita pindahkan sahaja macam biasa. A naik ke sini darab. Lepas tu D nanti kamu bahagikan pula kan. Pindahkan jadi bahagi. Jadi sebenarnya kalau kamu buat sendiri, AX dia akan jadi berkadar terus dengan lambda D. Kamu pindahkan step by step lah. Lepas tu pindahkan D ke sini. Maka kamu akan dapat rumus dia ataupun hubungan yang baru. AX per D. Maka buang. Tanda hubungan ni ditukar kepada persamaan. Jadi dia akan jadi lambda sama dengan lambda sama dengan AX bahagi D. AX bahagi D. Sebenarnya dia ada koefisien dia. Koefisien dia tu 1 lah mungkin kan dalam eksperimen dia. 1. Sebab tu dia boleh tukar kepada tanda sama dengan tu. Tapi kita tak payah bincang pasal koefisien tu. Sebenarnya semua ni ada eksperimen dia lah. Kenapa dia jadi sama dengan ni. Okay, jadi itu adalah rumus bagi interference gelombang. Ni. Okay. Ni rumus dia. Jadi yang contoh ni saya rasa kamu boleh baca sendiri. Kita akan fokus juga nanti bila kita buat latihan lah. Ni dia punya apa ni? Contoh interference gelombang cahaya. Cuma saya tekankan kat sini. Dalam SPM kamu kena hati-hati dengan ni. Hati-hati dengan itu. Sebab apa? Kadang-kadang dia bagi, kalau sekarang ni dia bagi antara cerah dengan cerah, okey lah kan? Ni cerah dengan cerah. Yang ni yang betul, yang sebetulnya. Tapi kadang-kadang dia bagi antara gelap. Saya tak boleh zoom lagi lah yang ni. Kalau saya zoom tak ada sudah. Kadang-kadang dia bagi antara gelap. Kat sini je separuh. Kecil sangat ni. Okey. Saya buat kat sini lah. Antara cerah kat sini dengan gelap kat sini. Dia buat macam ni. Dia bagi separuh ni. Ini bukan X Ini bukan X. X adalah antara cerah dengan cerah ataupun antara gelap dengan gelap yang dekat bersebelahan, yang berturutan. Macam ni. Cerah dengan cerah ataupun gelap sama gelap. Itu adalah X. Kalau dalam soalan dia bagi macam ni, ini baru separuh. Contohnya dalam soalan ni dia bagi, kalau kamu bagi 2 tu kamu dapat 2.25 mm. Nanti, kalau dalam soalan dia bagi 2.25 mm, maksudnya kamu kena darabkan 2 dulu untuk cari X dia. Ini biasanya kesilapan yang berlaku lah. Setakat pengalaman saya. Jadi kena hati-hati dengan gambar dia. Betul-betul tengok dari mana ke mana tu X dia tu. Okey, kena hati-hati. Tapi soalan ni taklah. Soalan ni straightforward lah. Okey, contoh tu kamu boleh tengok dalam buku teks lah.
Ini dia punya panjang sangat. Saya tak buku teks lah. Yang ni gambar dia. Baru nampak besar sikit gambar dia. Okey, setakat ni ada mau tanya tentang tadi tu, yang gambar lukisan gambar tadi tu. Tiada cikgu. Okey, dah. Yang lain ada? Tidak. Tiada. Okey, kalau tiada saya teruskan je lah ini. Sebab tajuk yang satu lagi tu, gelombang elektromagnet tu, itu macam fakta je tu Dia tak ada banyak sangat. Dia tak ada formula apa tu. Okey, dia hanya ceritakan aplikasi gelombang elektromagnet, spektrum. Tu je. Tapi tak apa, nanti tengok. Tapi aplikasi interference gelombang ni, yang ni boleh faham ke ni apa maksud ayat dia ni? Macam mana dia apa yang interference-nya tu kat sana tu, macam mana kaitan dia dengan interference tu? Boleh faham ke tu? Tidak cikgu. Okey, tidak. Saya pun okey, ginilah saya ceritalah. Okey. Kalau kapal besar lah. Kapal-kapal besar. Okey, dia ada, kalau kamu tengok tu dia ada macam ni. Bonggol ni, dia macam ni kat bawah ni. Nama ni luan berbuli. Bahagian atas ni namanya haluan kapal. Dalam bahasa Inggeris kamu tengoklah, saya tak ingatlah dia punya istilah dalam BI dia tu. Nanti kamu carilah. Tapi ini luan berbuli ni, kalau tak silap, bulbous bow ke nama dia kan? Bulbous bow. B-O-W. Luan berbuli. Okey, jadi macam mana tu? Sebenarnya, kalau kamu tengok gambar ni, bila kapal tu bergerak, luan berbuli ni dia dalam air ni dia logik lah, ombak tu dia akan naik atas benda tu lah, sebab dia kapal ni bergerak kanan kan. Kalau saya screenshot ni, besar sikit nampak. Okey. Ini bahagian nama tadi tu haluan kapal, nama bahagian je tu, bahagian haluan kapal. Yang bonggol tu kat bawah ni. Itu namanya luan berbuli. Okey, luan berbuli dia akan sebelum luan berbuli, yang haluan kapal ni, ombak ni dia akan terhasil lah. Bila dia langgar air, bila kapal ni bergerak, bila dia langgar air, maka ada ombak yang terhasil ataupun yang dihasilkan oleh haluan kapal. Saya guna warna biru lah. Besar sikit lah, tebal sikit. Okey. Ni air ni tak berapa nampak lah dia punya ni, sebab dia sudah berinterference kat sini. Dia sudah tenang. Kalau kamu tengok sini kan, dia tenang sudah tu. Air dia tu. Yang saya lukis ni, kalau tak ada luan berbuli, ombak dia ada ombak lah ni. Maksudnya kapal itu akan sentiasa terkena ombak. Dia akan menghalang kapal itu daripada bergerak ke depan. Dia akan menolak kapal tu lah, ataupun menyeret kapal tu, ataupun dia kapal tu jadi berat lah, sebab ombak ni mengacau dia. Macam tu. Okay? Jadi lambat bergerak lah. Kalau ada luan berbuli, luan berbuli tu, bila air langgar luan berbuli, dia ada ombak juga ni. Kalau kamu perasan, ada dua ombak. Satu kat sini, satu kat sini. Itulah bayangan dia. Di sini tak berapa nampak. Jadi saya guna warna purple yang warna terang sikit lah. Okay, ini adalah ombak yang dihasilkan apabila luan berbuli itu bertembung dengan ombak. Jadi kalau kamu tengok, ni kalau luan berbuli sahajalah. Kamu tengok yang biru tu dengan yang warna purple tu kan. Allahu Akbar.
Yang biru dengan purple tu dia adalah dalam interference yang macam mana? Mana tadi gambar dia? Ni. Ini puncak bertemu lembangan. Maka interference apa yang terhasil? Memusnah. Memusnah. Jadi itulah ayat dia ni, maksud dia tulis ini, luan berbuli menjana gelombang air yang berinterference memusnah dengan gelombang yang dihasilkan oleh haluan kapal. Mana tadi ni? Kat bawah ni. Ni ayat dia ni. Luan berbuli menjana ataupun menghasilkan gelombang air yang berinterference memusnah dengan gelombang air yang dihasilkan oleh haluan kapal. Jadi kamu tengok gambaran dia tu, dia saling mencancel ataupun memusnahkan, sebab puncak bertemu dengan lembangan, dia memusnah. Hal ini menjadikan air di sekitar kapal tenang. Inilah hasil dia. Kamu tengok kat kapal tu pun kamu sudah tahu. Hasilnya itu dia akan jadi, bila saya padam balik, inilah hasil dia, rata ni. Dia mana lebih tenang. Macam itulah cerita yang tentang aplikasi yang pertama tu. Cikgu, tak nampak pun gelombang warna biru dengan warna purple. Memanglah itu saya lukis secara berasingan. Yang kita nampak tu yang sudah berlakunya interference. Kita tak nampak satu-satu sebab dia kan dekat-dekat ni. Bila dia bergabung, kita tak nampak dia punya penggabungan tu. Kita nampak apa yang hasil dia sudah lah. Okay? Jadi itu adalah sebabnya kenapa luan berbuli ni kena ada pada kapal-kapal yang biasanya kapal kargo lah, ataupun kapal marine kapal yang tangkap ikan ke, yang di laut dalam ataupun kapal angkat barang, kapal kargo lah biasanya. Okay, hal ini menjadikan air lebih tenang dan mengurangkan seretan. Seretan maksudnya dalam bahasa lebih mudah faham, seretan tu rintangan lah. Tapi seretan ni macam tadilah yang saya sebut, seretan tu maksudnya tak ada ombak-ombak yang sentiasa menghentam bahagian bawah kapal ni. Tak ada lagi ombak biru ni. Kalau ada ombak biru, dia sentiasa menghalang kapal daripada bergerak ke depan. Itu nama dia seretan. Seretan air. Seolah-olah macam rintangan lah. Macam tu. Dia ada rintangan. Jadi dapat dikurangkan. Okay, jadi ini dalam YouTube ada diterangkan lah. Tapi orang putih lah Kalau dalam bahasa Melayu tu saya tak jumpa lah. Mungkin ada tapi mungkin saya tak jumpa lagi lah. Okay, setakat tu untuk kapal boleh Boleh cikgu. Okay, untuk kapal. Lepas tu yang kedua, spek mata tu. Ni spek mata ni. Spek mata ni kalau kita tengok dia ada lapisan yang dipanggil sebagai lapisan anti pantulan. Ni spek mata ni, lapisan anti pantulan. Bukan semua spek ada lah. Maksudnya ada spek yang ada lapisan disalut dengan lapisan anti pantulan lah. Okay. Lapisan tu yang sini, gambar dia ni, lapisan ni. Ni lapisan dia ni. Jadi secara mudahnya, kalau kamu pernah pakai ataupun kamu pernah tengok orang pakai spek, kadang-kadang bayang kamu ternampak. Ini orang itulah, kamu di depan dia. Kamu nampak bayangan kamu tu pada spek orang tu. Padahal ini bukan cermin kan, ini kanta Kalau cermin makeup tu memang nampak bayangan diri sendirilah, tapi ini kanta. Jadi kita tak mahu spek yang macam tu lah. Maksudnya kita tak mahu ada image yang dekat kanta tu. Jadi kita kena salut dengan bahan ataupun salutan anti pantulan. Jadi salutan warna purple ni. Warna purple ni. Ada detail dia. Okay. Macam mana dia, apa pentingnya salutan anti pantulan tu? Sebenarnya dia masih terpantul Kalau kamu tengok gambar aja, dia masih terpantul. Cuma dia akan jadi memusnahkan. Pantulan tu ada dua. Bila ada dua pantulan, seolah-olah ada dua sumber yang memusnahkan. Macam mana jadi memusnahkan? Kita tengok gambar yang ini. Saya ada jumpa satu gambar yang mudah faham. Ni. Ni spek, ini kanta mata kamu ni.
Ini glass. Glass ni maksudnya kaca spek mata lah, kan dia bentuk macam tadi kan. Tapi dia ambil sebahagian sajalah tu. Ini asal dia. Ini glass. Ini adalah lapisan atas ni warna kuning ni adalah lapisan yang disalut lah. Itu lapisan dia. Tapi lapisan tu tak tahu lah macam mana lukisan dia. Tapi ini bahagian atas, ini bahagian kanta. Okey, bila ada cahaya, dia masih ada pantulan Kenapa nama dia anti pantulan? Anti pantulan tu maksudnya dia anti bila cahaya terpantul tu dia saling memusnahkan. Macam mana? Okey, ini cahaya dia. Okey, ini cahaya warna-warna merah lah juga sini. Okey, bila cahaya sampai dekat permukaan itu disebabkan dia ada lapisan itu, lapisan anti pantulan tu, sebahagian cahaya yang masuk, dia akan terbias. Ini kamu belajar dulu ni. Dia akan terbias daripada kurang tumpat pergi lebih tumpat. Ini lebih tumpat, maka dia akan terbias mendekati garis normal. Okey. Tapi masuk, okey, bila dia masuk kat sini, dia akan bertemu dengan sempadan yang kedua. Ini sempadan pertama. Sempadan pertama. Jadi cahaya tu akan, bila dia kena sempadan pertama, sebahagiannya masuk ke dalam dan sebahagiannya dipantulkan. Okey. Cahaya kalau dia langgar apa-apa, kalau bahan itu look sinar boleh tembus cahaya, cahaya tu boleh masuk sebahagiannya dan boleh juga dipantulkan sebahagian yang lain Jadi ada dua pantulan. Satu pantulan kat sini, satu pantulan yang bila dia sudah masuk ke dalam tu, ada juga pantulan pada sempadan kedua. Jadi dia akan keluar balik. Yang seronoknya tu, apabila dia keluar balik kat sini, kamu tengok dia punya ini dia punya puncak. Contoh saya lukis ini dia punya lembangan. Cuba kamu gabung dua ni, kamu tambahkan dua ni. Puncak tambah lembangan jadi apa? Interference apa? Memusnah. Interference memusnah. Interference memusnah. Jadi apa pentingnya interference memusnah tu? Memusnah. Bila interference memusnah, ini semua ini kalau kamu tengok ni, kamu tambahkan ini, tambahkan lembangan dengan puncak ni, semua tak ada. Jadi dia tak ada cahaya yang dipantulkan langsung. Tak ada, langsung tak ada. Dia maksudnya tak ada image yang terbentuk pada cermin. Kalau kamu ambil, kamu duduk kat sini, ini mata kamu, ini spek mata lah spek mata, Hafi ke siapa-siapa, tak ada bayangan image kamu pada objek pada cermin, tak ada bayangan. Okey, tak ada bayangan. Maknanya kamu akan nampak mata orang itu secara terang lah. Okey, mata orang itu kamu akan nampak secara terang. Saya ambil contoh yang inilah, senang sikit nampak. Kalau saya jumpa, tadi saya jumpa sudah tadi tu. Supaya kamu boleh nampak yang mana beza dia. Ni beza dia ni. Cepatlah sikit. Ni nampak yang ni. Nampak orang, nampak dua orang tu. Antara ini kan nampak image kat dalam cermin kan? Ni pantulan kan? Yang ini maksudnya dia tak ada lapisan anti pantulan. Yang ini ada lapisan. Ni ada lapisan anti pantulan, dia tak nampak sudah image. Yang ini kalau dia duduk depan cermin, dia akan nampak dirinya juga dalam cermin, dalam kanta cermin mata tu. Tapi ini tak berapa bagus. Kalau ini yang ada lapisan anti pantulan, ini lebih baguslah. Okey. Yang kamu kata istilah silau-silau tu, inilah yang menyebabkan silau ni. Inilah bila orang ini dia tengok kanta yang macam ni, dia guna spek mata macam ni, dia lebih mudah silau. Macam gambarnya tak berapa jelas, kabur. Dia jelas, cuma dia agak kelabu, macam berkabus macam tu. Silau. Silau itu dah dipanggil silau tu. Ini tak silau lah, terang je nampak. Macam tu. Okey? Jadi itu adalah sebab dia. Kenapa kena salut dengan lapisan ataupun salutan anti pantulan. Menjadikan penglihatan lebih jelas dan mengelakkan pembentukan imej pada kanta cermin mata. Okey? Cantiklah spek kita tu. Teranglah, jelas.
Dan yang ini yang akhir sekali, sistem mikrofon dan pemancar pada phone kepala. Ini dalam flight biasanya bising sangat dengan bunyi enjinnya besar kan. Jadi dalam headphone, ini phone kepala ni maksudnya headphone lah dalam bahasa Inggerisnya. Okey. Headphone dia ada mic, ini mic. Okey. Ini earphone lah. Dalam sistem itu, dia ada dia ada hasilkan gelombang yang berinterference. Maksudnya headphone itu sendiri sudah ada satu alat komponen yang menghasilkan gelombang yang mana interference memusnah akan berlaku. Ada dua gelombang yang memusnahkan antara satu sama lain. Macam tadilah, puncak bertemu dengan gelembangan supaya dia memusnah. Sebab apa? Kita sekarang ni kawasan keliling bising Jadi headphone ini dengan sistem mikrofon ni ada satu komponen yang menghasilkan gelombang yang akan memusnahkan bunyi bising kat luar. Okey, contohnya bunyi bising saya lukis. Saya screenshot dulu. Contohnya bunyi bising. Biasanya kalau bunyi bising gelombangnya tak cantik contohnya ini contoh gelombang bunyi bising kat luar contoh. Jadi untuk memusnahkan ni, kita tak mahu supaya dengar dalam telinga pilot tu, juru terbang tu tak mahu masuk dalam telinga dia. Jadi dia buat satu sistem yang headphone dengan mikrofon tu, dalam tu akan menghasilkan satu gelombang yang akan memusnahkan dia. Jadi gelombang yang akan memusnahkan dia tu bentuknya lebih kurang sama dengan sini, cuma dia akan jadi macam inilah contoh macam inilah, ataupun yang sama cuma dia macam terbalik lah macam tu kan. Saya lukis tak berapa cantik lah. Tapi kamu tengok kat sini puncak dia, ini bunyi bising punya puncak. Yang ini yang daripada sistem mikrofon dengan headphone tadi tu. Bila kita campurkan dia akan jadi rata. Ini pun bila kita campurkan bahagian puncak dengan lembangan kat sini, dia jadi rata. Jadi bila kita sambungkan jadi rata. Jadi tidak ada lagi bunyi bising yang masuk dalam telinga. Tak adalah. Jadi itu adalah peranan sistem mikrofon dengan headphone. Mana tadi ni? Okey. Memusnahkan yang memusnahkan bunyi bising yang di luar lah. Itu adalah 3 aplikasi yang berkaitan dengan interference. Okey, jadi ada mahu ditanya. Lama ni saya bercakap ni, biasanya tidur ni. Kalau dalam kelas saya cakap ni, biasanya kelas-kelas lain memang tidur lah sudah ni. Tapi kamu ni kira okey lah kan? Kami sentiasa ada di sisi cikgu. Okey. Semangat sikit kan, kalau ada cakap yang macam tu saya semangat sikit. Okey, jadi ada, kalau tak faham mana-mana kamu ni, tapi saya akan cubalah send mana-mana link. Yang grup Hafi tu, okey begini Hafi. Kalau grup kamu bentang, kamu rekod boleh kah? Macam mana tu cikgu? Kalau tak boleh pun tak apa, kita tunggu kelas yang minggu depan lah. Link yang tentang interference tu ada saya jumpa tadi yang kapal tu kan, penerangan dia. Tapi saya rasa boleh faham kan kalau yang kapal tadi tu kan. Saya rasa kamu tak perlu faham detail lah. Yang penting kamu faham aplikasi dia. Contohnya kalau dia tunjuk gambar kapal macam ni kan, maksudnya ini adalah aplikasi interference. Macam tu.
Apa kepentingan dia? Kepentingan dia, kamu kena tahu interference memusnah berlaku, maka kapal itu ataupun air di keliling kapal itu menjadi lebih tenang dan mengurangkan seretan air. Ini yang penting lah. Macam tu, ini yang penting-penting je. Tak payah tahu macam mana dia. Lukisan tadi tu untuk memahamkan saja supaya kamu nampak, itulah yang menyebabkan air itu lebih tenang. Rupa-rupanya ada dua gelombang yang di mana dia berinterference secara memusnah. Kita faham itu je. Tak payah faham sampai boleh lukis, tak payah. Itu sekadar untuk memahamkan sahaja. Kepentingan dia yang penting sebenarnya. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita di situ je. Boleh berhenti? Boleh cikgu. Hari fizik. Fizik hari apa lagi Hari Rabu. Hari Rabu, lama lagi ni. Hari Rabu, hari Jumaat. Lepas tu see you at sekolah cikgu. Oh ya kan, 2 minggu lagi okey. Esok hari esok Sabtu. Okey. Macam terpaksa buat kelas tambahan tu. Kalau esok pagi macam mana? Kamu ada pergi mana-mana? Mana dapat Malam ni lah cikgu? cikgu. Tak dapat? Kamu ada persiapan untuk sekolah? Pergi KK cikgu. Itulah kan, mau persiapan untuk ni kan, sekolah kan? Persiapan Malam ni lah, mental. cikgu. Persiapan mental. Jadi selama ni tidaklah. Okay, tak apa. Macam ni. Yang mana yang ada, contohnya yang terlibat dengan pembentangan ada pergi jalan-jalan kah? Ada cikgu. Yang grup 5.7 esok ada kamu keluar? Ada cikgu. Ada. Okey, Malam ni cikgu. Jarang ada di. Kalau petang ni macam mana? Boleh? Petang ni jam berapa cikgu? Petang ni lepas Jumaat dalam jam 2 lah macam tu. 2 sampai jam 3 je, 1 jam je. Boleh cikgu. Petang ni ada masalah? Siapa ada masalah petang ni? Kalau ada apa-apa, saya bagi tahu cikgu. Dia macam ni. Kalau yang grup yang terlibat dengan 5.7, kalau petang ni ada pembentangan, maknanya saya share rakaman je lah. Kalau yang tak dapat tu tak ada masalah. Maksudnya dia tengok rakaman lah. Boleh? Boleh cikgu. Oh, boleh cikgu. Yang Kami beritahu lah cikgu bila kami boleh buat. tapi petang ni boleh ke tak boleh? Petang ni kalau ikut boleh cikgu. Okey, kalau petang ni boleh, yang terutamanya pembentang lah. Yang lain saya tak kisahlah, mungkin ada yang mau pergi beli barang apa untuk sekolah nanti, itu kamu boleh tengok rakaman pun boleh. Okey? Jadi petang ni pukul 2 Okey cikgu. Ataupun sekejap je, sebab 5.7 saya tak cerita detail sangat sebab dia lebih kepada fakta. Jadi kalau kamu baca kamu boleh faham. Kalau tak baca tak faham lah. Kalau yang tadi hari ni panjang ni sebab dia melibatkan sesuatu aktiviti yang memang kena lukis dan kena nampak. Kalau gelombang elektromagnet kita tak nampak dia. Kita hanya tahu ciri-ciri dia dan kita tahu aplikasi dia sahaja. Maknanya fakta je lah. Okay? Jadi apa-apa pun nanti kita tengok balik lah jam 2. Kalau siapa yang dapat, join lah. Kalau tak dapat pun tak apa, memang saya rakam jugalah. Okay? Boleh Jadi setakat tu je untuk hari ni. Jumpa lagi lah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Bertahanlah wahai raksa, jangan kau terhenti. Berpautlah wahai nyawa, ini bukan mimpi. Saksikan dengan mata, rasakan dengan jiwa. Kau sedang tinggi, jauhnya kau terbang. Siapa sangka